Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ismi Rashidah Abdul Rashid. Jangan lupa jemput singgah ke channel Ustazah Syida dan subscribe. Terima kasih kepada yang subscribe. Baiklah, pada hari ini saya nak kongsikan beberapa kaedah pengajaran tilawah Al-Quran. Saya ambil contoh surah At-Takasur bagi murid tahun 4. Sebenarnya banyak kaedah. Ini antara kaedah yang saya syorkan kepada kawan-kawan. Objektif pembelajaran yang kita nak capai dalam pengajaran tilawah Al-Quran. Pertama, menyebut kalimah surah At-Takasur dengan betul. Kedua, membaca potongan ayat 1 hingga 8 surah At-Takasur dengan betul. Ketiga, membaca ayat 1 hingga 8 surah At-Takasur dengan betul dan bertajwid. Baiklah, bagi objektif yang pertama, kita nak murid dapat menyebut kalimah surah At-Takasur dengan betul. Okey, kita boleh gunakan kaedah Learning Trios ABC. Bagaimana ya kaedah Learning Trios ABC? Kita buat dalam kumpulan kecil, dalam 3 orang murid. Jadi, kita minta apa? Okey, murid dikehendaki menyebut kalimah daripada surah At-Takasur dengan betul dan bertajwid secara bergilir-gilir. Maksudnya, murid A menyebut kalimah, murid B dan C mendengar dan membetulkan sebutan murid. Kemudian, apabila murid B dan membaca, sama juga murid A dan C akan membetulkan dan menilai sebutan murid A. Okey, boleh faham kawan-kawan? Baiklah, seterusnya kita boleh juga menggunakan kaedah Think, Pair, Share. Bagaimana ya kawan-kawan? Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan. Jadi, murid A dikehendaki menyebut kalimah daripada surah At-Takasur sambil disemak oleh pasangannya murid B. Mereka perlu membaca secara bergilir-gilir. Bila seorang membaca, seorang lagi mendengar dan membetulkan bacaan pasangan. Baiklah, objektif seterusnya kita nak capai supaya murid dapat membaca potongan ayat 1 hingga 8 surah At-Takasur dengan betul. Okey, untuk mencapai objektif ini, kita boleh menggunakan kaedah round table. Okey, contoh di dalam satu kumpulan ada 6 orang murid. Murid nombor 1 membaca satu ayat. Murid 2, 3, 4, 5 dan 6 perlu menyimak bacaan murid 1. Seterusnya, murid 2 membaca ayat 2 dan disemak oleh murid 3, 4, 5 dan 6. Begitulah seterusnya. Bagaimanapun, kita perlu melihat kepada tahap pencapaian murid kita. Sekiranya murid lemah, kita boleh memulakan dengan membaca potongan kalimah. Tetapi objektifnya mestilah selaras membaca potongan kalimah. Apabila kita buat kaedah round table, di sini berlaku aktiviti penerapan nilai kerjasama. Sebab apa? Murid-murid perlu fokus mendengar bacaan kawan dengan teliti. Baiklah, untuk objektif seterusnya, kita nak murid dapat membaca ayat 1 hingga 8 surah At-Takasur dengan bertajwid. Okey, untuk objektif ini macam mana nak capai? Kita boleh menggunakan kaedah rotating station. Bagaimana ya kawan-kawan? Okey, dalam contoh, dalam satu kelas kita ada 6 kumpulan. Okey, kita sediakan satu ayat untuk satu kumpulan. Ayat yang kedua di kumpulan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Maksudnya ada 6 ayat untuk 6 kumpulan. Okey, bagaimana caranya?
Untuk mudah supaya nampak lebih berdisiplin dan kelas agak terkawal, kita boleh menggunakan whistle ataupun kita gunakan kad traffic light. Contoh bila kita mengangkat kad warna hijau, murid bergerak ke stesen seterusnya. Apabila kita angkat kad kuning, proses menghafal, membaca ayat di setiap stesen sedang berlaku. Dan apabila kita mengangkat kad warna merah, maksudnya murid berhenti di stesen masing-masing. Baiklah, untuk aktiviti pengukuhan. Okey, bagaimana untuk aktiviti pengukuhan? Kita sediakan satu lembaran, satu borang. Tak kisahlah kita nak guna hard copy ataupun soft copy. Kalau boleh kita buat borang secara soft copy, kita snap hantar dalam grup WhatsApp ibu bapa pun boleh. Bagaimana kaedahnya? Kita buat perkara ayat 1. Jangan tulis ayat 1 ya kawan-kawan. Ini sebagai contoh. Kawan-kawan tulislah ayat penuh. Contoh ayat takasur yang pertama. Tulis ayatnya. Okey, kemudian di sebelah petak seterusnya buat kolom disemak dan tarikh. Siapa yang semak ayat 1? Ibu bapa ataupun dia ada kakak ataupun abang yang boleh membantu untuk tasmik bacaan di rumah. Maka letakkan tarikh. Apabila sampai di sekolah nanti, kita boleh panggil murid tersebut untuk mendengarkan ayat yang telah dibaca di rumah. Kaedah aktiviti pengukuhan ini boleh juga digunakan untuk teknik hafazan Al-Quran. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Ustazah.